Recording in progress. اللهم صل على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أصلح لنا إلهنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، الحمد لله. Kita berada di dalam perbincangan pada kitab Jana'iz ataupun jenazah yang telah kita mulakan daripada 2 minggu lepas, dan yang merupakan di dalam yang terdapat di dalam kitab Lu'lu' wal-Marjan di Muttafaq alaihi Syaikhan, kompilasi hadis-hadis yang telah disepakati oleh dua Imam Al-Bukhari dan Muslim yang telah dikarangkan oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Dan kita berada pada hadis yang ke 540 di bawah bab yang baru, bab At-Tashdid bin Niyahah, ancaman keras terhadap An-Niyahah. Dan Niyahah ini kita telah terangkan maksudnya, diterjemahkan sebagai ratapan, dan maksudnya adalah bila seseorang dia menangis dan dia tinggikan suaranya atas sebab dia tidak meridai qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala atas kehilangan seseorang yang disayanginya di dalam kehidupannya telah meninggal dunia. Dan kadang-kadang dia boleh juga datang bersama perbuatan seperti yang disebut oleh Nabi SAW, Darbul Hudud, Syaqal Jiyub, Latmul Hudud, sepak-sepak, pukul muka, pukul dada contohnya, koyakkan baju, dan selain disebutkan dalam hadis yang lain. Jadi di dalam bab ini ingin kita fahami betapa besarnya ancaman perkara ini. Kerana kita dah lalui, kita dah pernah sebutkan tentang An-Niyahah. Tetapi dalam bab ini apa yang beza ni adalah untuk memahami sebenarnya bagaimana kerasnya ancaman ini. Jadi kita lihat hadis Aisyah radhiyallahu anha, hadis yang ke-540. Qalat lamma jaa an-nabi sallallahu alaihi wasallam qatlu ibn Harithah wa Ja'far wa ibn Rawahah, jalasa yu'rafu fihi al-huzn وأنا أنظر من صائر الباب شق الباب فأتاه رجل فقال إن نساء جعفر وذكر بكاءهن فأمره أن ينهاهن فذهب. ثم أتاه الثانية لم تطعنه فقال أنههن فأتاه الثالثة قال والله غلبننا يا رسول الله، فزعمت أنه قال فاحثوا في أفواههن التراب. فقلت أرغم الله أنفك، لم تفعل ما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء. Dalam hadis ini Aisyah radhiyallahu anha berkata, ketika khabar kematian Ibn Harithah, Ja'far dan Ibn Rawahah, tiga orang ni, Zaid bin Harithah, Ja'far dan Abdullah bin Rawahah, kabar kematian mereka sampai kepada Nabi SAW. Dan kematian mereka ni berlaku pada satu peperangan, dan peperangan ni dinamakan juga sebagai peperangan Al-Umara. Ini peperangan Al-Umara, iaitu peperangan gubernur-gubernur. Kerana dalam peperangan ini Nabi SAW telah memberi kepimpinan kepada ketiga-tiga mereka dalam peperangan ini. Dan Nabi SAW berikan seseorang dari mereka, kalau dia tewas maka dia akan pindahkan kepada leadership itu kepada yang seterusnya, dan kemudian yang ketiga, dan ketiga-tiga mereka meninggal dunia. Ketiga-tiga mereka tewas dalam peperangan. Maka Nabi SAW jalasa yu'rafu fihi al-huzn, dia duduk dan
beliau terlihat sedih. Ketika khabar tersebut sampai, dia duduk dan dia terlihat sedih ketika khabar tersebut. Dan ini perkara yang apa nama dia, memang boleh berlaku. Ini memang boleh berlaku. Kadang-kadang ada orang yang gembira, dia tak payah cakap dia gembira, orang tahu daripada raut wajah dia gembira. Sama juga dengan kesedihan. Kadang-kadang daripada raut wajah seseorang itu boleh nampak kesedihan atau kemarahan dia. Malah di dalam Al-Quran Allah sebutkan perkara-perkara berkaitan dengan ini ketika keadaan-keadaan berkaitan dengan keadaan hari akhirat. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Pada hari tersebut ada wajah-wajah yang bercahaya, ila rabbiha nadhirah, yang sedang melihat kepada Tuhan. Wujuhu yawma idzin basirah tadhunnu an yuf'ala biha faqir. Dan ada yang sebaliknya, yang di mana dia sangka bahawasanya apa yang akan dilaksanakan atau dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dan juga ayat yang banyak. Yauma abusan qamtarira. Hari yang di mana ada banyak muka-muka yang abus. Abus ni maksudnya apa? Robot dia sengit muka dia. Abusan qamtarira, kerana dahsyatnya keadaan hari tersebut. So ini satu perkara yang memang diketahui, malah berlaku juga kepada Rasulullah SAW. Daripada muka dia boleh nampak kesedihan Nabi SAW. Apabila tewasnya ketiga-tiga orang ini yang telah dihantar oleh Nabi SAW untuk menjadi pemimpin dalam peperangan. Inna fa'atahu rajulun. Sebelum tu ana anzuru min sa'il bab syaqqil bab, dan aku sedang melihat daripada sebelah pintu. Ataupun syaqqil bab. Maksudnya maksudnya daripada celah pintu itu. Celah pintu ataupun sebelah pintu. Ada edge of the door. Sa'iril bab atau sa'iril bab syaqqil bab. Maksudnya dia melihat dan dia nampak Nabi SAW dalam keadaan begini, dan dia melihat bahawa ada seorang lelaki datang. Fa'atahu rajulun faqal, maka dia berkata, inna nisa'a Ja'far, ahli keluarga Ja'far. Ja'far di antara mereka yang tewas. Para wanita daripada ahli keluarga Ja'far. Wa dzakara buka'ahu, dan dia ceritakan tentang tangisan mereka. Fa'amarahu an yanhahun fadhahab. Maka dia ceritakan, maksudnya di sini mereka sedang melakukan satu perkara yang mungkin mengarah kepada an-niyahah, ataupun sedang cenderung kepada an-niyahah, peratapan. Jadi Nabi SAW menyuruhnya untuk melarang mereka. Kata fa'amarahu an yanhahun. Padahal maka dia pergi, thumma atahu tsaniyah. Dia pergi, kemudian dia datang balik kepada dia pergi, thumma atahu tsaniyah lam yuti'nahu faqala anhahunna fa'atahu tsaniyah. So dia pergi, kemudian dia tak dapat mencapai apa yang disuruh oleh Rasulullah SAW. Maka dia pergi lagi, dia ulang lagi. Nabi SAW suruh dia pergi lagi. Dia balik kepada Nabi SAW kata, Diorang tak patuh aku, pergi balik, pergi suruh mereka berhenti. Fa'atahu tsaniyah, maka ketiga kali, selepas kali ketiga, qal wallahi la ghalabna ya Rasulullah. Demi Allah, wallahi mereka telah ghalabna. Ghalabna maksudnya mereka mengalahkan aku. Mengalahkan kami, maksudnya mereka yang menang, mereka teruskan dalam perbuatan mereka. Aku tak dapat memerangi mereka, benar-benar menghentikan apa yang telah mereka lakukan. Ghalabna ya Rasulullah. Faza'amat annahu qal fahdu fi afwahihinna ad-durab. Maka faza'amat, orang itu datang berkali ketiga seraya berkata, Aisyah menduga, beliau kemudian berkata, faza'amat annahu qal fahdu fi afwahihinna ad-durab. Dia sangka bahawasanya orang itu ataupun Nabi SAW berkata, bagi dalam terjemahan saya disebut sumpal mulut mereka dengan tanah. Infah tu maksudnya macam fill up dia punya mulut dengan tanah. Faktu bi afwahihinna al-jannah.
Biasanya ulama tak terangkan perkara ini kerana dia expression untuk menunjukkan larangan terhadap, itu maksudnya ini larangan terhadap dan ancaman terhadap an-niyahah, dan mereka tak berpanjangan dalam penerangan nikah bi afwahihinna at-tatu. Oleh sebab itu kita lihat di bawahnya, faqultu arballahu anfak lam taf'al ma amaraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam tatruk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal anam. Okay. Aisyah berpendapat, Aisyah mengatakan bahkan kau yang tak dapat laksanakan perintah Rasulullah SAW. Kau yang tak betul laksanakan perintah Rasulullah SAW. Okay. Dan kau yang perintah balik, datang balik cakap orang tak patuh, dan sedangkan kau tak buat yang paling mampu yang kau lakukan untuk menghentikan mereka. Kemudian kau pulang kepada Rasulullah SAW setiap kali datang balik dan menyusahkan Nabi SAW, tidak membiarkan Nabi SAW berehat dan adalah maksudnya stres Nabi SAW. Anak itu maksud daripada anak, beban berat dan keletihan. Dan hadis ini maksudnya adalah untuk menunjukkan, menekankan larangan dan ancaman kepada an-niyahah, sehingga Nabi SAW tetap menyuruh untuk dilarang dan dihentikan. Hadis yang seterusnya, hadis ke-541, hadis Ummi Athiyyah radhiyallahu anha qalat aqada alaina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'inda al-bai'ah alla nalun fama wafat minna imra'atun ghairu khamsi niswah Sulaim wa Ummul Ala wa ibnatu Abi Sabrah wa imra'atu Mu'adz wa imra'atain aw ibnatu Abi Sabrah wa imra'atu Mu'adz wa imra'atun ukhra. Ummu Athiyyah yang meriwayatkan hadis ini radhiyallahu anha, beliau mengatakan akhadha alaina Nabi sallallahu alaihi wasallam 'inda al-bai'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil sumpah setia daripada kami ketika kami berbaiat. Dan baiat ini tak berlaku kecuali terhadap perkara yang sangat penting. Tidak ada baiat atau perjanjian di mana berlaku dengan keadaan seperti ini kecuali terhadap perkara-perkara yang sangat penting. Perkara-perkara tak penting tak payah nak baiat. Dan itu adalah maksud istidlal daripada hadis ini. Dan disebutkan di antara perkara yang mereka ambil baiat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah supaya kami tidak meratapi mayat. Allah nanum. Dan di sini disebutkan bahawasanya mereka wanita-wanita yang telah mengambil baiat ataupun perjanjian dengan Nabi SAW, berbaiat dengan Nabi SAW, dan disebutkan an-niyahah kerana perkara ini apabila berkaitan dengan wanita dia lebih teruk. Kerana wanita yang lebih cenderung, yang ada lebih kecenderungan untuk berlaku perkara ini kepada mereka. Kerana kita telah sebutkan antara perkaranya, mereka kurang dapat mengawali atau mengawalkan emosi mereka. Mereka lebih senang bersedih, lebih senang terlihat emosi mereka, dan tidak dapat mendatangkan judgement ataupun tindakan daripada yang sesuai pada waktu tertimpa musibah. Tetapi ini tidak bermaksud bahawa dia khusus kepada wanita. Ini kerana seolah-olah sedang disebutkan di sini yang ada di sini adalah wanita. Maksudnya dia juga apply kepada lelaki. Ada lelaki kadang-kadang dia pun sama juga, dia macam wanita. Dia tak macam men. Sikit-sikit sensitif, ingat benda yang lama, dah masa lalu masih ingat, masih sedih lagi. So sama juga macam mana berlaku kepada wanita, sama juga dia apply kepada lelaki itu. Cuma disebutkan, dikhususkan ataupun diterangkan kepada wanita kerana wanita lebih possibility, kebolehan ataupun boleh jadi perkara ini berlaku pada mereka lebih daripada lelaki. Fama wafat minna imra'atun ghairu khams niswa. Maka tidak ada yang wafat minna imra'atun ghairu khams niswa. Tidak ada yang dapat mendapatinya kecuali 5 perempuan. Sulaim, Ala, wa binatu Abi Sabrah, wa imraati imraat Mu'adz wa imraatain. Imraati Mu'adz wa imraatain. Maksudnya di sini ada 5 orang yang disebutkan.
Jadi ada orang-orang lain juga bersama Ummah Atiyah mengambil baiat tersebut. Tetapi yang dapat mencapai dan dapat melaksanakan perkara ini hanya lima daripada mereka. Yang bersama dengan Ummah Atiyah. Ini bukan disebutkan orang-orang yang tak ada, disebutkan tentang orang yang ada pada waktu tersebut. Yang ada waktu baiat sahaja. Ini yang ada waktu baiat sahaja. So hanya 5 ni saja yang dapat melaksanakan perkara ini. Sulaim, yang kedua Ummul Ala, yang ketiga wa binatu Abi Sabrah, imra'atu Mu'adz wa imra'atain. Okay. So berdasarkan statement yang pertama, ibnatu Abi Sabrah, anak ibu Abi Sabrah ni adalah imra'atu Mu'adz, adalah isteri Mu'adz. Dan juga dua perempuan wanita yang lain tidak disebutkan di sini. Di dalam statement keduanya ataupun dari syak ataupun keraguan daripada perawi ataupun ibnatu Abi Sabrah wa imra'atu Mu'adz. Maksudnya ibnatu Abi Sabrah ni orang yang lain daripada imra'atu Mu'adz. Dua orang berbeza. Berdasarkan statement yang pertama, mereka orang yang sama. So dia adalah syak daripada perawinya wa imra'atun ukhra. Maka oleh sebab itu disebutkan wanita yang lain, tak ada dua wanita. Yang penting dia 5. Tetapi siapa mereka, ada dia punya keraguan di sini pada satu siapa. Tapi ada yang juga secara yakin kita tahu siapa Sulaim bin Ala ini sebut betul. Poinnya adalah bahawa mereka mengambil baiat dengan Nabi SAW. Dan baiat ni bukan tidak berlaku kecuali kepada perkara yang penting. Dan apabila dilarang terhadap niyahah ataupun ratapan dalam baiat ini menunjukkan bahawa dia adalah ancaman yang berat dan dia adalah perkara yang penting yang sepatutnya seseorang tu meninggalkannya sehingga Nabi SAW baiat mereka atas perkara ini. Jelas? Wallahu a'lam. Okey, hadis yang seterusnya. Hadis yang seterusnya juga diriwayatkan oleh Ummah Atiyah, hadis yang ke-542. Qalat bay'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala alla yushrikna billahi syai'a wa nahana 'anil niyaha. Faqabalat imra'atun yadaha faqalat as'adatni fulana uridu an ajziyaha fama qala laha Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'a faqalaqat wa raja'at wa bay'at. Ummu Atiyah radhiyallahu anha berkata, kami berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi SAW membacakan ayat kepada kami. Ini dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang ke-12. Dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang ke-12. Dan ini ayat yang khusus disebutkan secara spesifik, dia punya dhamir dia kepada wanita. Kepada wanita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dia ayat yang terakhir, ayat yang kedua ataupun ayat yang sebelum akhirnya. Ya ayyuhan nabiyyu idza ja'aka al-mu'minatu yubayyi'naka 'ala an la yushrikna billahi syai'an wa la yasriqna wa la yaznina wa la yaqtulna awladahunna wa la ya'tina bi buhtani yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna wa la ya'sinaka fi ma'rufin fabayi'hun wastaghfir lahunna Allah innallaha ghafurur rahim. Allah berfirman, wahai Nabi, apabila orang-orang perempuan yang beriman datang kepadamu untuk memberi baiat pengakuan taat setia bahawa mereka tidak akan melakukan syirik kepada Allah dengan sesuatu itu, dan mereka tidak akan mencuri, dan mereka tidak akan berzina, dan mereka tidak akan membunuh anak-anaknya, dan mereka tidak akan melakukan sesuatu perkara yang dusta yang mereka ada-adakan dari kemahuan hati mereka, dan mereka tidak akan baina aidihin wa arjulihin. Dan mereka tidak akan melakukan tidak akan menderhaka kepadamu dalam suatu perkara yang baik. Maka terimalah pengakuan taat setia mereka. Baina aidihinna wa arjulihin. Baina aidihin wa arjulihin wa la ya'sinaka fi ma'rufin wa bayyanahu wastaghfir lahum. Beristighfarlah, meminta pengampunan bagi mereka. Poin daripada ayat ini adalah yang disebutkan dalam ayat ini semua adalah dosa-dosa besar. Sariqah, pencurian, zina, kemudian sebelum itu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan semua perkara ini
mereka juga dilarang an-niyahah, ratapan. Dan ini maksud daripada hadis ni. Ini tentang bahawasanya ancaman ratapan ni adalah satu perkara yang serius dan berat, dan seharusnya dielakkan sama sekali. Maka apa-apa sahaja majlis ataupun gathering ataupun yang diadakan pada mana-mana zaman pun, pada mana-mana tempat, seharusnya dielakkan. Kerana ini semua akan membawa kepada perkara ini. Walaupun tidak ada secara khusus, ini semua tidak dilakukan juga oleh para sahabat Nabi SAW. Duduk kumpul sama-sama, kemudian meratapkan ataupun ingat si mati. Ini semua tidak dilaksanakan oleh para sahabat Nabi SAW. Ridwanullahi alaihim. Selepas wafat Nabi SAW, mereka pun tak laksanakan. So, ini satu perkara penting. Malah Nabi SAW membaiat wanita atas perkara. Maka pada imra'atun dia adalah maka seorang wanita menggenggamkan tangannya dan berkata, sesungguhnya si fulanah telah membahagiakan aku, dan aku ingin membalasnya. Namun Nabi SAW tidak mengatakan apapun kepada wanita itu. Lalu wanita itu pergi, tetapi kembali lagi, lalu beliau membaiat. Maksudnya daripada statement ini adalah ada pengecualian, dan pengecualian seseorang tu ada pengecualian seorang wanita yang telah melakukan perkara tersebut, tetapi berlaku hanya pada khususnya wanita tersebut. Kemudian wanita tersebut datang membaiat Nabi SAW. Maksudnya dia ada pengecualian dia. Dia telah berlaku perkara tersebut padanya, tapi Nabi SAW memberi pengecualian. Kemudian dia baiat Nabi SAW untuk tidak melakukan perkara tersebut. Yang penting secara umumnya dan rumusan semua hadis ini adalah untuk menunjukkan ancaman berat dalam masalah an-niyahah, baik sama ada wanita ataupun lelaki. Hadis yang seterusnya, larangan bagi wanita mengiringi jenazah. Bab nahyi nisa an ittiba' al-janaiz. Hadis yang ke-543, hadis Ummi Athiyyah radhiyallahu anha qalat nuhina an ittiba'il janaiz wa lam yu'zam 'alaina. Ummi Athiyyah radhiyallahu anha berkata, kami dilarang mengantar jenazah, namun beliau tidak yu'zam 'alaina. Yu'zam 'alaina. Di sini disebut larangan ini lam yu'zam 'alaina, maksudnya tidak ditekankan kepada kita. Tidak diazamkan kepada kita. Lam yu'zam 'alaina. Azam tidak diazamkan, tidak ditekankan, tak sepatutnya ada azam dalam perkara tersebut. Dan terdapat dalam hadis ini larangan Nabi SAW. Kerana bila sahabat mengatakan hina, kami dilarang, ia bermaksud Nabi SAW yang melarang. Kerana larangan ini tak boleh diambil kecuali daripada Allah, dan larangan Allah diambil daripada Rasulullah SAW. Jadi yang melarang itu adalah Rasulullah SAW. Hina an ittiba'il janaiz. Kami dilarang daripada mengiringi jenazah atau mengantar jenazah. Funeral procession, ikut jenazah, jalan ikut jenazah. Ittiba'il janaiz. Kerana kita ada beberapa perkara dalam masalah jenazah. Perkara pertama kita telah sebutkan, menziarahi kubur. Perkara yang berkaitan dengan jenazah itu menziarahi kubur jenazah. Dan kita telah sebutkan bahawasanya wanita dilarang dalam masalah ini. Wanita dilarang dalam masalah. Dalam masalah mengiringi jenazah juga, kita dapati ada larangan daripada Nabi SAW. Dan larangan daripada Nabi SAW. Dan dua-dua masalah ini sebenarnya ada khilaf para ulama dalam kedua. Ada yang membolehkan dan ada yang melarang. Tetapi kalau kita lihat kepada hadis-hadis dan juga dari segi bahasa apa yang dimaksudkan, yang lebih utama dan yang lebih kuat adalah larangan. Larangan. Dan di antara sebab-sebabnya ini adalah, kalau kita lihat yang mengangkat jenazah siapa? Lelaki. Yang turunkan jenazah dalam kubur siapa? Lelaki. Yang menguburkan, yang masukkan dalam kubur, yang letak dia dalam kubur, semuanya yang dilaksanakan semuanya adalah lelaki. Tak ada sama sekali, tak pernah ada perempuan yang buat perkara. Ini semua kerja lelaki. Nah, oleh sebab itu
sebenarnya perkataan walam yu'zam alaina ni adalah pemahaman daripada Ibn Atiyah. Ini seperti mana disebutkan oleh para ulama. Ini hanya pemahaman daripada beliau, ijtihad daripada beliau. Okay. Malah hadis-hadis yang lain semua menunjukkan larangan wanita untuk mengiringi jenazah untuk apa tadi, menziarahi kubur. Okay. Dan mereka telah sebutkan juga alasan mereka. Okay. Jadi inilah jawapan terhadap hadis ini. Nuhina an ittiba' janaiz wa lam yu'zam alaina. Manakala solat jenazah ini adalah satu perkara yang wanita digalakkan untuk laksanakan. Okay. So berbandingkan dengan perkara-perkara tadi yang telah kita sebutkan, ini wanita digalakkan untuk laksanakan. Malah ada di antara sahabat-sahabat wanita Nabi SAW yang ikut sama solat jenazah, sama-sama solat jenazah. Maka dalam kitab saya dia ada sebutkan bahawasanya ini menunjukkan dia bukan larangan yang haram, kerana kata-kata lam yu'zam alaina menunjukkan bahawasanya tidak ditekankan. Dan ini adalah perbezaan pendapat di sini. Ada yang mengatakan dia makruh, tetapi yang lebih tepat adalah dia haram. Dia adalah haram kerana secara asalnya larangan itu tidak berlaku kecuali kepada benda yang sepatutnya dilarang ataupun benda yang haram, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila satu perkara dilarang, dia adalah perkara yang tak sepatutnya dilakukan. Dan ini adalah asal hukum dia, haram. Dan kita dah sebutkan juga bahawasanya lam yu'zam alaina adalah pemahaman daripada Ibn Atiyah. Dan pengharaman juga perkara-perkara, benda yang haram juga semuanya atas level-level yang berbeza. Tetapi semuanya boleh jadi dalam haram, kategori haram yang sama. Dan ini untuk para ulama sebutkan untuk kita memahami juga. Mungkin Ibn Atiyah memahami bahawasanya dia punya larangan dia berbeza level. Tetapi kalau dia nak memahami sampai dia makruh ataupun dia itu adalah pemahaman daripada dirinya. Malah dalam masalah haram juga, benda-benda haram ada yang lebih besar dan ada yang lebih kecil. Ada dosa besar, ada dosa kecil, ada dosa yang lebih besar daripada dosa-dosa besar. Kalau kita bandingkan dengan syirik, dengan zina, dua-dua berbeza. Sama juga dengan amal-amal ibadah, amal-amal yang wajib, juga salat, zakat, semuanya level-level yang berbeza walaupun semuanya adalah kewajipan dan rukun Islam. Hadis yang seterusnya kita dah sampai kepada bab ghusl al-mayyit. Bab ghusl al-mayyit. Hadis Ummi Atiyah al-Ansariyah juga. Hadis Ummi Atiyah al-Ansariyah radhiyallahu anha qalat dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiyat ibnatuhu faqala يغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وستر واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما أذناه فأعطاناه حقه فقال أشعرنها إياه. Hadis ini diriwayatkan oleh Ummu Atiyah al-Ansariyah. Beliau menceritakan bahawasanya satu hari Nabi SAW datang kepada mereka apabila seorang anak beliau meninggal. Di dalam riwayat yang lain disebutkan siapa anaknya ini. Yang paling besar sekali iaitu Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka dia beritahu mereka mandikan dia, irsilnaha thalathan. Dan siramkan air ataupun mandikannya 3 kali dengan siraman 3 kali ataupun 5 kali ataupun lebih daripada itu. Jikalau kalian anggap perlu, in ra'aitunna dzalik. Dan ini menunjukkan bahawasanya siraman yang kita lakukan kepada dalam masalah mandi mayat ini, kita digalakkan untuk melakukannya secara rutin, secara ganjil. Tetapi tidak dikhususkan 3 kali siraman sahaja. Malah boleh berlebih daripada 3, 5, malah lebih daripada itu. Kerana maksud daripada mandi mayat ni adalah untuk membersihkan mayat. Ini tidak boleh terhad kepada 3 sahaja. Dan oleh sebab itu Nabi SAW mengatakan di sini, in ra'aituna dzalik. Kalau kamu melihat bahawa saya perlu, tambah lagi. Kalau perlu tambah lagi siraman
Dan siraman itu dengan bima'in wa sidrin. Air yang dicampur dengan bidara. Sidr. Waja'alna, bidara ni satu perkara yang semua tahu kan? Ini bidara, sidr. Waja'alna, dia daripada satu pohon lah. Pohon. Waja'alna fil akhirati kafura, dan jadikan siraman terakhir dengan kapur barus. Ini dia adalah satu jenis wangian, kafur. Kita punya orang Melayu panggil apa? Kapur barus, betul kapur barus. Kafura au syai'an min kafur, ataupun sebahagian daripada ataupun sejenis yang similar to it. Oleh sebab itu kalau seseorang tu tak jumpa perkara-perkara ni, dia ada wangian-wangian yang lain yang boleh ambil tempat perkara-perkara ni semua, dibolehkan. Tetapi kalau dia dapat jumpa perkara-perkara ni, ini yang lebih baik, kerana ini yang dilakukan oleh para sahabat ini dan yang disuruh oleh Nabi SAW. Kerana at the end yang dituntut, yang untuk dicapai adalah pembersihan mayat dengan cara sebegini. Dan oleh sebab itu dia disiramkan, dimandikan dengan air dan sidr, tetapi kapur ini, kapur barus, dijadikan yang terakhir. Kenapa? Supaya dia tidak hilang dia punya kesan dia. Dan oleh sebab itu dia dijadikan yang terakhir. Yang lain semua awal. Sidr, air, sidr semua awal. Mandikan, cucikan, dan kapur barus ini dijadikan yang terakhir supaya stay dan mewangikan mayat tersebut. Dan fa'idha farautunna fa'adinani, bila kamu semua dah selesai, maka beritahulah aku. Dan ini menunjukkan bahawasanya hukum asal mandikan mayat adalah wanita kepada wanita. Wanita yang mandikan wanita, lelaki yang mandikan lelaki. Kerana Nabi SAW tak mandikan anak beliau. Jadi asal hukum dia adalah wanita mandikan wanita, lelaki mandikan lelaki, kecuali suami isteri saja. Kecuali antara suami isteri. Dan jikalau tidak ada contohnya dia seorang wanita, kemudian tak ada wanita, ada lelaki je, ataupun lelaki kemudian tak ada lelaki, hanya wanita saja, maka dalam masalah tersebut dia bertayamum. Tayamum mayat tersebut. Dia tak mandikan mayat tersebut, tetapi dia tayamumkan mayat tersebut. Ikut hukum tayamum. Faida falamma, dan oleh sebab itu Nabi SAW menyebutkan bila dah selesai bagi tawaf. Kerana dioranglah tugas wanita yang mandikan mayat wanita. Falamma faragna adhannahu fa'atana haqwahu. Maka bila dah selesai kami memberitahu beliau, kemudian beliau memberikan kain beliau. Haqwah maksudnya izar. Izar, kain bawah. Kain bawah. Berikan kain tersebut Nabi SAW. Fa'atana haqwahu, kami memberikan Nabi SAW dia punya kain dia. Nabi SAW suruh mereka gunakan kain tersebut. Ash'irnaha iyahu ta'ni izar. Gunakanlah pakaian ini, coverkan mayat tersebut. Coverkan mayat tersebut dengan kain. Ash'irnaha iya. Hadis yang seterusnya. Ada dia punya penerangan di sini. Sidr, pohon bidara. Orang Arab kadang menyebut sidr, namun yang dimaksud adalah lebih sedikit, kerana mereka jarang menggunakan tak untuk kata ini. Jika kata sidr disebut dalam air yang digunakan untuk mandikan jenazah, maksudnya adalah daun-daun bidara yang sudah ditumbuk. Hujah menyatakan dalam tafsir, bidara ada dua macam. Pertama, bidara yang tumbuh di pedalaman. Bidara ini dapat dimanfaatkan untuk memandikan mayat dan buahnya enak. Kedua, bidara yang tumbuh di padang luas. Bidara ini tidak boleh digunakan untuk memandikan mayat, buahnya sepat. Dan ini tepat. Kalau kita lihat, kalau kat padang luas ada daun sidr, tapi dia macam seperti mana yang disebutkan, buahnya keras. Dia punya dia tak boleh digunakan untuk mandikan mayat sebab dia kering. Dia kering. Tetapi yang lagi satu, dia ada manfaat dan dia boleh digunakan untuk mandikan mayat. Kerana properties dia. Hadis yang seterusnya, hadis Ummu Athiyyah al-Ansariyah juga radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nagsilu ibnatahu. فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك بماء وسدر وجعلنا في الآخرة كافورا فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه
فألقى إلينا حقوه فقال أشعرناها إياه. Faqala Ayyub ahadul ruwat. Jadi hadis ini sama seperti hadis yang sebelumnya. Cuma ada tambahan, Ayyub seseorang daripada perawi hadis ini mengatakan wa haddatsathni Hafsah bimithli hadis Muhammad wa kana fi hadis Hafsah irsilnaha witra kana fihi thalathan aw khamsan aw sab'a kana fihi annahu qala ibda'na bima yaminha wa mawadhi'il wudu'i minha wa kana fihi anna Atiyah qalat wa mashaqnaha thalathata qurun. Jadi ada extra details dalam riwayat Hafsah. Hafsah juga menceritakan kepadaku seperti hadis Muhammad. Hadis inilah hadis yang atas riwayat Atiyah. Dalam hadis riwayat Hafsah ada disebutkan irsilnaha witra. Irsilnaha witra. Mandikannya dengan siraman secara ganjil, bilangan ganjil. Nanti kita dah sebutkan tadi. Maksudnya ada riwayat yang sebutkan 3, 5, kemudian ada riwayat yang stop kat situ. Tetapi riwayat ini menunjukkan witra ganjil, maksudnya dia merangkumi semua. 3, 5, selagi mana ada ganjil, maka dibolehkan. Malah disebutkan 3 atau 5 atau 7. Kat sini kerana disebutkan 3 atau 5 atau lebih daripada itu. Itu adalah perbezaan riwayat tersebut. Dan ini menunjukkan perincian para perawi dalam meriwayatkan hadis ini. Wa kana fihi annahu qala, dan dia juga pada dalam hadis tersebut dia menyebutkan ibda'na bima yaminha. Start with the right. Maksudnya bila kita nak mandikan mayat, kita mula dengan bahagian kanan mayat. Wa mawadhi'il wudu'i minha, dan anggota-anggota wudu daripadanya. Malah actually caranya adalah untuk start dengan wudu dulu. Start dengan wudu. So kita start dengan anggota untuk wudu. Macam mana kita ambil wudu? Macam itu kita ambilkan wudu untuk si mati. Kita siramkan bahagian-bahagian wudu. Dah siram bahagian wudu, baru start dengan semua bahagian kanannya. Siram semua bahagian kanan. Ibda bima yaminha, then baru the left side of mayat. Wa kana fihi anna Atiyah qalat wa rasabnaha thalathata qurun. Dan kami sikat mayat tersebut menyisir rambut menjadi 3, saya tak tahu apa maksud 3 kepang ni. Tetapi maksudnya braid. 3 bahagian. So satu bahagian nasir, bahagian belakang, kemudian bahagian kanan, bahagian kiri. 3 bahagian ni dikumpulkan menjadi apa nama dia? Menjadi braid apa dalam bahasa Melayu? Braid. Saya lupa perkataannya. Sipul Kita panggil sipul braid. Tahu braid apa braid? Saya rasa ramai yang tahu. Braid ni bila wanita ikat rambut, lepas tu dia ada macam sama-sama. So itu maksudnya di sini. Rambut yang panjang, apa ada? Kata ada. So panjang, kemudian dikumpulkan. Dan di sini disebutkan bahawasanya dia dipecahkan kepada 3 bahagian. Kita dah sebutkan tadi, kanan, kiri dan bahagian belakang, kemudian diikat dengan cara sedemikian. Dan ini disebutkan dalam hak wanita. Tapi wallahu alam, mungkin lelaki juga boleh apply lah, supaya kemas rambutnya. Kalau ada lelaki yang rambut panjang mungkin disebutkan juga bahawa saya boleh apply juga kepada lelaki. Malah pada zaman Nabi SAW ada yang ada braids pada waktu zaman Nabi SAW. Tapi hari ini kalau kita buat braids ni bukan daripada akhlak ataupun huruf yang diterima lah, huruf yang diterima. Tapi pada zaman beliau ada perkara. Okey, Imam Al-Bukhari menyebutkan hal yang disunahkan ketika mandikan mayat adalah mengguyurkan air sebanyak bilangan ganjil. Ini bilangan ganjil. Yustahab. Dan ini menunjukkan bila kita baca bab Imam Al-Bukhari, kita juga boleh memahami pendapat Imam Al-Bukhari dalam masalah-masalah ini. Maksudnya kalau seseorang tu dia mandikan, dia lupa ganjil ke tak ganjil, dia tak ada masalah. Tetapi ganjil tu digalakkan. Ganjil tu digalakkan, itu yang terbaik. Kemudian hadis yang seterusnya, sebenarnya hadis yang seterusnya juga riwayat yang lain bagi hadis yang sama, hadis Atiyah radhiyallahu anha qalat lamma wassalna bintan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lana wa nahnu nafsiluha ibna'na bima yaminha wa mawadhi'an wudu'i minha. Mulakan dengan kanan, bahagian kanan beliau, bahagian kanannya, dan tempat-tempat anggota wudu.
Ini tempat dan ini kita telah terangkan tadi. Hadis yang seterusnya, masih ada masa lagi. Hadis yang seterusnya, hadis Khabbab radhiyallahu anhu qala fi kafanil mayyit, bab fi kafanil mayyit. So kita dah sampai dalam bab kafankan mayit. Kapan ni apa? Kapan ni adalah bila kita menutupkan dan kita apa namanya sipul tadi kita gulung mayat tu ataupun kita cover lah, kita tutup mayat tu dengan kain ni. Dan kain ini dinamakan sebagai kain, kalau orang Melayu panggil kain kapan. Tapi kapan ni adalah perbuatannya sebenarnya, kafanul mayyit. Bila kita tutup tu maksudnya kafan. Fi kafanil mayyit. So hadis Khabbab radhiyallahu anhu qala, Khabbab radhiyallahu anhu telah berkata, hajarna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam naltamisu wajh Allah. فوقع أجرنا على الله فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا منهم مصعب بن عمير ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها قتل يوم أحد فلم نجد ما نكفنه إلا بردة إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه وإذا غطينا رجليه خرج رأسه فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر. Okey. Hadis yang sangat agung sebenarnya, hadis Khabbab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kami telah berhijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hanya mengharap ridha Allah. Dan ini adalah hijrah yang paling utama sekali. Nabi SAW bersabda dalam hadis, "Man kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man hijratuhu li dunya yusibuha wa imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Seorang boleh hijrah kerana reasons dan sebab-sebab yang baik. Dan mereka katakan di sini, kami buat hanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah satu klaim yang berat. Bila kita klaim, of course, sahabat akan klaim perkara yang mereka tak lakukan. Ini menunjukkan bahawa mereka betul-betul berpegang dengan perkara ini. Dan saya misuaja, we didn't want anything besides the sake of Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Khabbab menceritakan apa yang berlaku kepada mereka apabila mereka hijrah dan buat kerana Allah Subhanahu wa taala. Fa waqa'a ajruna 'ala Allah. Maka pahala kami di sisi Allah. Ini adalah satu statement dari Khabbab, tetapi sebenarnya dia adalah dia datang daripada pemberitahuan oleh Rasulullah SAW. Maksudnya pahala kami dah dapat di sisi Allah. Ini tak boleh berlaku kecuali daripada pemberitahuan Rasulullah SAW. So bila Khabbab sebutkan fawaqa ajruna 'ala Allah, maksudnya kalau Nabi SAW dah mengatakan kalau kau buat macam ini, kau dapat macam ini. So itu yang Khabbab sebutkan fawaqa ajruna 'ala Allah. Ini seperti mana Nabi SAW bersabda kepada Mu'adz, yang Mu'adz atadri ma haqqullahi 'ala al-ibad wa haqqul ibad Allah. Adakah kau tahu apakah hak Allah daripada hamba-Nya dan hak hamba daripada Allah? Kemudian disebutkan kepada Mu'adz, kalau hamba-Nya buat begini, dia dapat daripada Allah sebegini. So hak Allah adalah hamba-Nya buat sedemikian, hak hamba adalah hamba-Nya dapat apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. So ini maksud dari statement fawaqa ajruna 'ala Allah. Kami telah laksanakan dan kami dapat ganjarannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Faminna, maka dia menceritakan dalam kami melaksanakan suruhan Allah Subhanahu wa taala, faminna man mata lam ya'kul min ajrihi syai'a. Dan ini merupakan pengorbanan para sahabat. Kita hidup dalam kesenangan, kita hidup dalam harta, kita hidup dalam itu pun kita banyak komplain. Mereka ni apa? Sebutkan di sini minna man mata lam ya'kul min ajrihi syai'a. Ada di kalangan kami yang meninggal dunia tak dapat apa pun daripada ganjaran. Ganjaran di sini maksudnya ganjaran dunia. Dan dia balik kepada harta rampasan perang. Maksudnya mereka pergi perang. Dan mereka terus dewas. Mereka tak dapat rasa pun kemenangan daripada peperangan tersebut. Mereka tak dapat rasa pun daripada harta rampasan atau harta yang telah ditinggalkan selepas peperangan tersebut. They didn't get anything of the world. Terus balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah pula ini satu perkara yang kita seharusnya ambil iktibar. Kadang-kadang sebahagian daripada kita sangat kira mengira dengan Allah Subhanahu wa taala,
Dan bila kita kira-mengira, bukan kira-mengira akhirat, tapi kira-mengira dunia. Aku buat gini, aku harapkan, aku expect gini. Kenapa Allah tak kasih aku macam ni? Sedangkan Allah dah siapkan ganjaran yang lebih besar mungkin di akhirat. Sedangkan kita tidak ketahui. Tapi kita banyak sangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan para sahabat ni yang paling terbaik di kalangan manusia selepas Rasulullah SAW ada di kalangan mereka yang tak dapat rasa pun ganjaran mereka di dunia. Minna man mata lam ya'kul min ajrihi syai'an. Di antara mereka sahabat Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ni sahabat dia yang telah mengangkat bendera waktu peperangan, dan beliau dipotong anggota tubuh badannya sehingga beliau tewas di dalam perang. Minhum Mus'ab bin Umair. Wa minna man aina'at lahu thamaratu. Maksud dengan aina'at lahu thamaratu maksudnya dia dapat ganjarannya di dunia. Ini ada yang daripada kalangan kami yang dapat rasa antara pasal perang ni, dapat ganjaran yang ajil. Ini disebutkan oleh dengan para ulama sebagai ganjaran ajil, ganjaran yang immediate, yang terus dapat di dunia. Kemudian ada ganjaran ajil yang ditunggu di akhirat. Fahuwa yahdibuha, fahuwa yahdibuha. Yang buah perjuangannya sudah masak lalu dia memetiknya dengan terbunuh sebagai roti. Bahawa yahdibuha. Ini saya rasa agak tak lari sikit terjemahannya. Bahawa yahdibuha maksudnya dia dapat rasa dan dia dapat dia punya buah. Bahawa yahdibuha. Qutila yawma Uhudin falam najid man nukaffiluhu illa burdatan idza ghattayna biha ra'sah kharajat rijlah. Ada di antara kami yang mati waktu peperangan Uhud, yang meninggal waktu peperangan Uhud, yang tewas waktu peperangan Uhud. Namun minna man qutila yawma Uhudin falam najid man nukaffinuhu illa burdatan idza ghattayna biha ra'sahu kharajat rijlah. Kita lihat di sini mereka tidak hidup dalam apa nama dia, dalam kemewahan, dalam kesenangan. Mereka dibunuh dalam peperangan di jalan Allah Subhanahu wa taala hari Uhud, dan ada di kalangan mereka yang tidak mendapati apa yang mencukupinya daripada kain kafan. Ini imagine keadaan mereka. Ini nak mati dah, ini bukan nak hidup. Ini nak meninggal dunia, nak kafan, tak cukup. Dan ini sahabat Rasulullah SAW. Illa burdatan, dan tak cukupnya sehingga kalau kita gunakan untuk tutup kepala, kaki nampak. Kalau kita gunakan untuk tutup kaki, kepala nampak. Maka Nabi SAW suruh tutup kepala dan menjadikan atas kakinya sedikit daripada pohon-pohon ataupun tanaman al-idkhir. Di hadis ini insya-Allah kita akan terangkan pada minggu hadapan ini insya-Allah. Wallahu taala alam. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.